وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah, dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita, pertemuan kita, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah insya-Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung pengajian kitab kita menggunakan kitab 40 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita mendidik umat di Taman Kisah. Yang mana pada pertemuan yang lalu, seingat saya kita baca hadis yang kelima yang bertajuk ataupun yang kita cerita berkaitan dengan kisah Nabi Hud ataupun Nabi Hud berhadapan dengan kaum 'Ad yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Tuan-tuan, Nabi Hud termasuk daripada kalangan 4 nabi-nabi yang berbangsa Arab. Daripada 25 nabi yang wajib kita ketahui, yang kita tahu, yang nama dia kita hafal, ada 4 orang nabi yang nabi-nabi ni daripada kalangan keturunan Arab. Nabi yang pertama kita dah bicara dah, kita dah sebut dah, iaitu Nabi Hud alaihi salam. Kemudian nabi yang kedua yang kita akan sebut pada pagi ini iaitulah Nabi Saleh alaihi salam. Kemudian nabi yang ketiga iaitulah Nabi Shu'aib alaihi salam. Dan Nabi yang terakhir iaitulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan, pagi ini insya-Allah kita akan baca hadis yang ke-6 muka surat 24 yang bertajuk unta Nabi Saleh alaihi salam disembelih. Yang mana tuan-tuan kita akan cerita tentang bagaimana Nabi Saleh alaihi salam berhadapan dengan bangsa dia, dengan kaum dia, iaitu kaum Samud. Tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah sebutkan nama Nabi Saleh alaihi salam sebanyak 9 kali. Allah sebut nama Nabi Saleh alaihi salam sebanyak 9 kali. Adapun nama kaum Samud, tuan-tuan, nama kaum Samud Allah sebut sebanyak 26 kali. Lebih banyak daripada nama Nabi Saleh yang Allah sebut. Tuan-tuan, bermaknanya apa? Ada benda yang Allah nak suruh kita perhati, ada benda yang Allah nak suruh kita tengok dengan kaum Samud ni. Apa benda yang berlaku kepada depa, apa yang depa buat, apa yang depa cakap, apa yang depa kata, sehingga Allah rakam banyak sungguh nama depa ni dalam Al-Quran. Baik, tuan-tuan, kaum Samud antara kaum yang mereka ni menyembah berhala. Kita cerita dah sebelum ni, penyembahan berhala ni bermula start daripada kaum ataupun zaman Nabi Nuh alaihi salam.
Start daripada zaman Nabi Nuh, tuan-tuan, orang yang hidup pada masa tu sebahagiannya dah mula menyembah kepada berhala. Kita dah cerita dah macam mana proses berlakunya penyembahan berhala ni. Mula-mulanya orang yang soleh, satu orang tokoh, satu orang ulama, depa ni beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan ada pengikut dia. Tak lama generasi lepas tu pula, selepas orang yang beriman tadi ni meninggal, orang soleh ataupun ulama tadi meninggal, depa ni pula hidup. Ada orang mai kata iblis menyamak, mai kata iblis kata apa? Buatlah satu patung, buatlah patung sebagai tanda ingat-ingat. Bila kita ingat depa, kita ingatlah benda-benda baik hak depa buat. Mai pula generasi, makin lama makin lupa. Akhirnya menyembah terus kepada patung tu. Tak cukup dengan mulanya daripada 2, tambah pula lepas tu daripada 2 tu tambah lagi 3 jadi 5. Mai zaman Nabi Saleh alaihi salam bertambah lagi 2 patung. Bertambah lagi 2 patung menjadi jumlah dia 7. Yang mana mula dia sikit, makin lama makin ramai. Maka Nabi Saleh alaihi salam, kerja Nabi Saleh sama macam mana Nabi-Nabi sebelum ni, iaitu nak mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak seluruh bangsa dia untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tuan-tuan, dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, sebelum kita nak baca hadis ni, sebab hadis yang kita nak baca ni dia berada di pertengahan. Dia berada di pertengahan cerita yang kita akan cerita sekali. Nabi Saleh alaihi salam, apabila Nabi Saleh tengok kepada kaum dia, apabila Nabi Saleh tengok kepada bangsa dia ni, makin lama makin karut. Kue lama kue jauh, kue lama kue nampak bersimpang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Nabi Saleh alaihi salam, dia ni daripada orang yang dipercayai dalam kaum dia. Bahkan kaum Samud, mereka ni menganggap Nabi Saleh ini orang yang ada nama, orang yang ada kedudukan, orang yang intelektual, orang yang ada kebijaksanaan, yang mereka sendiri bincang sama mereka. Nanti sampai masa nanti ni Saleh kita angkat jadi ketua kepada kumpulan kita. Tuan-tuan, takdir Allah mengatasi segala-galanya. Allah Subhanahu Wa Taala berikan wahyu kepada Nabi Saleh, maka Nabi Saleh diangkat menjadi rasul. Bermula daripada situ, tuan-tuan, Nabi Saleh memulakan misi dakwah baginda, mengajak kepada kaum Samud beriman kepada Allah. Tuan-tuan, kaum Samud ini, depa ni duduk di mana? Depa ni duduk di satu tempat yang bernama Madain Saleh, ataupun sebahagiannya disebutkan dengan nama Al-Hijr. Di mana Al-Hijr ni? Al-Hijr ni terletak di antara Mekah dan Madinah. Kalau tuan-tuan yang pergi umrah hari ni, tuan-tuan yang bergerak daripada Mekah ke Madinah ataupun daripada Madinah ke Mekah, yang jenis tak tidur atas bas, tuan-tuan nanti baca signboard. Yalah, sambil-sambil duk talbiyah, sambil-sambil duk labbaik Allahumma labbaik, sambil-sambil duk jaga daripada pantang larang ihram kalau daripada Madinah nak ke Mekah. Kalau daripada Mekah ke Madinah, relax sikitlah. Dia tak ada pakai baju-baju ihram apa dan sebagainya. Tapi orang yang dia buka mata, dia celak mata, dia nanti tengok ada satu signboard dia tulis Al-Hijr, ataupun sebahagiannya juga dia tulis Madain Saleh. Di situlah tempat yang mana penempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala musnahkan, iaitu daripada penempatan-penempatan kaum Nabi Saleh alaihi salam, iaitu kaum Samud. Di situlah, tuan-tuan, kaum Nabi Saleh, kaum Samud ni Allah kurniakan kepada mereka ni beberapa kelebihan. Kalau kaum yang sebelum ni, kaum Ma'ad, kita cerita mereka ni orang yang kuat-kuat, orang yang tinggi-tinggi, orang yang badan dia sasa besar, orang yang bijak. Allah kurniakan mereka ni ada kebijaksanaan, mereka ni ada tanam-tanaman, mereka ni ada binatang ternakan. Kaum Samud juga begitu, bahkan lebih hebat. Apa hebatnya mereka ni, tuan-tuan? Mereka ni, mereka boleh ukir rumah daripada gunung, bukit, batu pejat. Tuan-tuan jangan bayang kata korek bukit ni macam bukit di Malaysia, di tanah kita ni.
Tanah kita ni boleh kata tanah hak tak berapa keras sangat. Arab ni kebiasaan kebanyakan tempat depa ni lebih banyak batu-batu yang keras-keras, yang pejal-pejal, yang memang nak kena menggunakan teknologi yang betul-betul kuat, hebat baru nak boleh bina. Tuan-tuan, depa ni depa buat apa? Depa buat rumah. Ni depa korek bukit-bukit hak pejal-pejal ni buat rumah. Kalau tuan-tuan search dalam internet, dalam Google tuan-tuan search, dalam kita punya search tu tuan-tuan tulis kaum Samud ataupun kaum Madain Saleh, ataupun tuan-tuan tulislah tempat Al-Hijr, dia akan buat mai tuan-tuan kepada tuan-tuan gambar. Saya kebetulan masa baca tajuk ni dulu ada sekali masa tu musim PKP tuan-tuan. Baca tajuk ni masa musim PKP, satu surau tu dia ambil satu jalan nak bagi jemaah dia berkuliah juga tapi dalam bentuk online. Tuan-tuan, masa tu saya cerita tentang hadis yang kita nak baca ni, saya cari balik hadis ni, saya scan balik terjemahan dia, saya bawa kepada jemaah, masing-masing tengoklah telefon. Dan saya bawa visual. Saya bawa satu visual dan saya bawa gambar-gambar yang menunjukkan tempat penempatan kaum Samud yang masih lagi ditinggalkan sampai hari ini. Tuan-tuan, kalau tengok, Masya Allah, zaman berapa puluh ribu tahun, ribu juta tahun dulu ni daripada kita, tetapi teknologi apa yang mereka guna pada masa tu sampai mereka boleh buat rumah ni, kita kata Masya Allah, hebat betul. Dengan tingkap dia, dengan dapur dia, dengan kabinet dia, dengan tilam dia, dengan pintu dia, dengan ukiran dia, Masya Allah. Kita kata kalau macam ni, macam mana teknologi yang kita guna? Kan kita duduk dalam masjid kita ni pun kita tengok berasa indah, tak sangka dah. Tapi kita duduk bayang dengan teknologi hak duk ada ni, nak kena boleh kemas betul, nak kena boleh moden dan mewah betul baru nak boleh pakai macam ni. Macam mana yang berlaku di zaman kaum Samud dulu? Tuan-tuan, yang kata mereka ni punya intelektual, mereka ni punya hebat akal fikiran mereka ni dan kekuatan mereka yang Allah bagi. Tuan-tuan, kemudian tuan-tuan, bila dengan banyak kurniaan-kurniaan yang Allah bagi kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada mereka Nabi Saleh alaihi salam. Tuan-tuan, manusia biasa bila dah terlampau banyak nikmat yang dia dapat, dia berasa macam-macam benda dia boleh buat, akhirnya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Quran Allah Taala sebut, dalam surah Hud Allah Taala cerita benda ni. Wa ila Samud akhahum salihah, dan kepada kaum Samud diutuskan saudara mereka, akhahum salihah. Bermakna apa dia tuan-tuan? Kaum Samud mereka bukan tak kenal dengan Nabi Saleh. Nabi Saleh ni bukan yang mai daripada orang luar, mai duduk di tempat mereka, mai kempen, mai cakap, mai dakwah, mai ajak kepada agama Allah. Bukannya orang luar, orang yang mereka kenal. Macam mana Nabi kita? Sebab tu tuan-tuan, kita selalu ulang sebut kisah-kisah dalam Al-Quran ini sebahagiannya menjadi motivasi kepada Nabi kita sendiri. Sebab apabila Nabi kita baca, Nabi kita ingat balik, betul kawan-kawan, rakan sejawatan dengan aku pun menghadapi problem masalah yang sama ketika mana menyampaikan dakwah kepada kaum dia. Nabi Saleh alaihi salam, Allah Taala kata wa ila Samuda aqahum salihah, dan kepada kaumnya, kepada kaum Samud dibawa ataupun didatangkan saudara mereka Saleh. Apa yang Nabi Saleh kata? Ya qaumi, qala ya qaumi u'budullah ma lakum min ilahin ghair. Nabi Saleh kata apa? Wahai kaumku, sembahlah Allah. U'budullah, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghair. Tidak ada Tuhan selain daripadanya. Misi semua nabi-nabi, mission semua nabi-nabi menyampaikan benda yang sama, mengajak sembah kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dan beribadat kepada Allah semata-mata. Itu misi semua nabi-nabi. Maka Nabi Saleh pun sebut benda yang sama. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Banyak ayat-ayat yang Allah sebut lebih kurang sama. Dan dalam ayat yang lain pula Allah Taala sebut, qad ja'akum bayyinatun min rabbikum hazihi naqatullah lakum ayat. Baik,
Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi Saleh alaihi salam, bila Nabi Saleh kempen dakwah ajak kepada bangsa kaum dia ni, bila sampai satu tahap tuan-tuan, depa ni pemain kepada Nabi Saleh. Dia berkata macam nilah Saleh, kalau betul lah hang ni utusan Allah, utusan kepada Tuhan hang boleh tak bawa mai bukti kepada kami? Hang boleh dah buat mai bukti kepada kami. Baik, mari kita baca hadis sambil-sambil kita akan sambung dan kita akan cerita tentang cerita Nabi Saleh. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala: Lamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hijr, qala la tas'alul ayat wa qad sa'alaha qaum salih. Baik, tuan-tuan, setakat tu kita baca terjemahan dia sikit. Sekali kita sambung. Nabi Saleh alaihi salam, daripada Jabir bin Abdullah, kata dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kawasan Al-Hijr. Tuan-tuan, Nabi lalu Hijr ni, Nabi dalam perjalanan nak pergi perang Tabuk. Perang Tabuk ni perjalanan dia ni luar daripada kota Mekah, bersempadan sampai dekat dengan Jordan sana dah. Sampai dekat-dekat dengan Jordan sana, bermakna jauh sungguh. Nabi SAW perjalanan. Maka daripada situ Nabi lalu di satu tempat. Nama tempat tu adalah perkampungan kaum Samud yang kita sebut Madain Saleh ataupun Al-Hijr. Nabi kata, bila Nabi lalu tuan-tuan, maka Nabi pun sebut. Nabi kata, la tas'alul ayat. Nabi kata, kamu jangan minta, kamu jangan cabar dengan meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, apa yang Nabi Saleh minta? Balik kepada cerita Nabi Saleh. Tuan-tuan, bila depa tengok Nabi Saleh ni duk kempen, duk sampaikan dakwah, depa kata kepada Nabi Saleh, macam nilah Saleh. Bila depa duk ramai-ramai ni depan Nabi Saleh, depa ramai-ramai menentang Nabi Saleh, depa mula nak pemain Nabi Saleh. Tuan-tuan, orang pertama depa kata apa? Depa kata, Saleh, hang tengok tak bukit gunung tu? Hang tengok tak bukit-bukit batu tu, di kawasan bukit-bukit batu tu? Nabi Saleh kata, tengok awaknya. Seorang lelaki dia kata, kalau betul hang sebagai utusan Allah, pertama sekali hang bawa mai unta keluar daripada batu tu. Tuan-tuan, tujuan pertama pun memang nampak nak pemain dah. Unta mana nak boleh keluar daripada celah batu? Sifat makhluk ni semua diciptakan, dijadikan mai berasaskan daripada beranak, bertelur, bunting, macam tu keadaan dia. Tiba-tiba yang lelaki pertama ni dia kata apa? Saleh, kalau betul hang ni Nabi, hang minta kepada Tuhan hang keluarkan unta. Unta tu pula mai daripada celah bukit tu, dia kata. Baik, itu seorang. Tak cukup dengan yang tu, orang kedua dia tokok tambah. Ni orang kedua dia tokok tambah. Unta tu pula Saleh, kalau hang nak minta lah dekat Tuhan hang, unta tu saiz dia besar daripada biasa. Hak kami duk belah ni biasalah, hak kami duk tengok ni, kalau boleh nak besar betul ni. Nak besar betul, bukan setakat besar. Bahkan unta tu keluar daripada bukit tu, bunting siap dah. 7-8 bulan tunggu masa nak lahir. Oi tuan-tuan, ni kerja gila. Ini permintaan yang tak masuk akal. Tak cukup dengan tu, orang ketiga main tambah pula. Main tambah lagi perencah, bagi goreng kuih rancak lagi. Dia kata, Saleh, bukan takat tu. Hang kalau boleh, betul kata hang Rasul, minta dekat Tuhan hang, unta tu keluar mai, yang mana unta tu dia boleh minum air telaga kami, air telaga kaum Samud, air telaga kita ni, sekali dia minum kering, sekali dia minum cerah. Tuan-tuan, unta air telaga banyak. Unta depa, hak depa duk belah banyak tu pun kalau buat pi minum telaga tu tak habis-habis. Tuan-tuan, ini permintaan karut daripada kaum Samud. Tuan-tuan, Nabi Saleh alaihi salam dia tak respon banyak. Nabi Saleh alaihi salam dia tak kata apa. Cuma Nabi Saleh kata kepada depa, betulkah
hampa akan beriman kepada kami, akan beriman kepada Allah, akan beriman kepada aku kalau aku boleh buat mai apa yang hampa minta. Tuan-tuan, depa 2, 3, 4 orang hak ramai-ramai hak duk ada ni, mula-mula minta tu minta cara pelekeh haji. Minta ni biasalah, minta benda karut-karut ni, minta benda hak tak masuk akal ni, depa duk ingat Nabi Saleh tak boleh buat. Depa duk ingat Allah tak boleh buat. Depa duk minta-minta macam tu. Nabi Saleh tanya kepada depa, betul ke kalau aku boleh buat mai hampa akan beriman ke kepada aku? Depa kata betul. Kalau hang buat mai benda tu kami akan beriman. Sebab tu dalam hadis ayat-ayat yang awal Nabi kata apa? La tas'alul ayat. Nabi kata, jangan cabak kuasa Allah untuk minta tanda-tanda. Maka bila dia minta dengan permintaan yang pelik tu, Nabi Saleh pun angkat tangan berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku. Maka tuan-tuan, tak lama selepas daripada tu, maka Allah Subhanahu wa taala kurniakan, Allah beri mukjizat kepada Nabi Saleh, iaitu apa dia? Naqatallah. Dalam Quran Allah Taala sebut, qad ja'akum bayyinatun min rabbikum, telah datang kepada kamu satu bukti tanda min rabbikum, daripada Tuhan kamu. Hazihi naqatullah, ini adalah unta daripada Allah. Lakum ayat, bagi kamu sebagai tanda bukti kekuasaan yang kamu minta. Ni hampa minta sangat, sebiji Allah bagi. Unta dia besar, unta dia tinggi ragam, unta dia bunting, dan unta dia lebih luar biasa daripada yang biasa. Tuan-tuan, keluar mai unta, keluar mai bunting dah. Keluar mai tu bunting dah. Dan unta ni, bila unta ni keluar mai tuan-tuan, unta ni menyebabkan unta-unta lain semua takut habis. Dan Nabi Saleh pesan, Nabi Saleh kata apa? Unta ini naqatullah. Unta ini naqatullah. Unta ini adalah unta Allah. Ini bukan unta aku, ini bukan unta hampa, ini bukan unta siapa-siapa. Ini milik Allah Subhanahu wa taala. La tamassuha wa la tamassuha bisu'in. Nabi Saleh kata apa? Hampa jangan sesekali bersentuh dia dengan niat yang jahat. Ni pesan Nabi Saleh. Nabi Saleh kata apa? Hampa nak sentuh dia, setakat nak pegang belai dia, setakat nak tengok seronok boleh. Tapi kalau hampa dengan ada niat jahat, bisu'in, dengan niat jahat, tunggulah, fayakhuzakum azabun alim. Allah akan beri kepada kamu azab yang pedih. Baik tuan-tuan, depa punya heran bin ajaib tadi ni, permintaan depa yang heran-heran, permintaan depa yang pelik-pelik tadi, Allah dah kabulkan. Lah ni depa duk mesyuarat pula sama depa. Apa nak jadi ni? Tuan-tuan, bila depa dah minta macam tu, sebahagian besar daripada kaum Samud ada yang beriman kepada Nabi Saleh alaihi salam. Hasil daripada apa yang Allah berikan mukjizat ini, ada juga yang beriman. Yang tak beriman ni tuan-tuan, depa ni duk bincang dah, duk mesyuarat sambil duk kedai kopi, sambil duk bincang dah lagu mana kita ni. Kita minta melawak-melawak, kita minta tu nak buat kelola, nak bagi kata tak boleh jadi. Tengok-tengok wak mai sungguh. Wak mai sungguh apa yang depa minta Allah bagi sungguh. Baik. Balik kepada hadis. Wa qad sa'alaha qaum salih. Sesungguhnya kaum Nabi Saleh pernah melakukannya. Fa'atau fakanati taruddu min hazihil fajr wa tasduru min hazihil fajr. Fa'atau an amri rabbihim fa'aqaruha. Fakanat tashrabu ma'ahum yawman wa yashrabuna labanaha yawman. Fa'aqaruha fa'akhazathum sayhatun ahmadallahu azza wa jalla man tahta adimis sama minhum illa rajulan wahidan kana fi haramillahi azza wa jalla. Qila man huwa ya Rasulullah? Qala huwa Abu Righal. Fama kharaja min al-harami asabahu ma asaba qauma. Rawahu Ahmad. Baik, terus kita baca dia punya terjemahan dia, sambungan terjemahan yang tadi. Sesungguhnya kaum Nabi Saleh alaihi salam pernah melakukan
Unta Nabi Saleh berjalan menggunakan lorong ini dan pulang melalui jalan ini. Nabi SAW, Nabi duduk cerita ni, Nabi duduk di tempat kejadian, Nabi duduk cerita ni. Unta ni masa zaman Nabi Saleh, dia keluar daripada celah bukit ni, dia lalu kok ni, dia main kok ni, kata Nabi. Ni Nabi sebut ni, walaupun Nabi tak hidup di zaman Nabi Saleh. Ini kita cerita sebelum daripada zaman Nabi Ibrahim ni. Berapa punya jauh, berapa punya panjang ni. Nabi kata unta tu dia keluar mai daripada sini, dia lalu kok ni, dia jadi macam ni. Kemudian Nabi sambung, Nabi kata apa? Kemudian Nabi sambung, Nabi kata apa? Kemudian mereka menderhakai arahan Tuhan. Lalu mereka menyembelihnya. Tuan-tuan, depa sembelih unta Nabi Saleh. Baik. Unta itu meminum air pada satu hari dan mereka pula meminum susunya pada hari itu. Pembahagian catuan air secara bergila-gila. Tuan-tuan, unta Nabi Saleh ada satu mukjizat yang mereka dapat manfaat. Walaupun unta tu dia pergi minum air, Nabi Saleh kata kepada mereka, hari unta tu pergi minum air telaga tu, hampa jangan pergi minum air telaga tu. Tetapi hampa boleh dapat manfaat daripada unta tu, iaitu minum susu unta. Hampa ambil lah berapa gelen pun, berapa banyak pun, susu unta itu tidak akan kering. Tuan-tuan, ini mukjizat. Maknanya seluruh kaum Samud mai kalau pakat duk lawan tadah ambil air susu unta Nabi Saleh tu, susu dia tak kering. Hari hampa pi minum air telaga, hampa tak minum air susu. Hari hampa tak minum air telaga, hampa boleh dapat air susu. Bermaknanya apa? Kaum Nabi Saleh tak ada rugi apa? Tak ada rugi apa pun Haji. Hari minum air telaga, dia boleh minum. Hari minum air telaga, tak apalah. Hari tak minum, ambil air susu. Tuan-tuan, tera tu punya pembahagian pun, mereka masih lagi iri hati, dengki, khianat dan juga buat jahat kepada unta Allah ataupun unta yang Allah kurniakan kepada Nabi Saleh. Baik, tuan-tuan. Selepas daripada tu tuan-tuan, apa depa buat? Bila depa dah buat jadi macam tu, depa pakat tuan-tuan. Apa depa buat? Depa fa'aqaruha. Depa sembelih unta Nabi Saleh. Allahu Rabbi tuan-tuan. Depa sembelih unta ni. Dalam sebahagian riwayat tuan-tuan, apa depa buat? Depa sembelih ni tuan-tuan dengan cara yang cukup jahat. Sebahagian mengatakan seorang pi dia potong kaki biar seksa. Seorang pi dia hiris sikit aja dekat tengkok biar unta tu menjerit-jerit. Seorang lagi mai dia ambil, dia terus potong, dia bunuh dulu hak anak tu dulu, lepas tu sekali dia bunuh pula hak mak ni. Dia bunuh pula hak anak dulu, lepas tu dia bunuh pula ibu. Bermakna pendek katanya depa bunuh unta tu. Tak cukup dengan tu tuan-tuan, daging daripada unta Nabi Saleh tu depa peraik bagi habis dekat sama-sama depa. Ni pakai ambil buat sate sikit, masak lemak sikit, pakai duk ambil habis lagu tu ni. Tuan-tuan, tak cukup dengan tu, depa pi jumpa seorang lelaki, pi jumpa dengan Nabi Saleh, depa kata apa? Saleh, kami dah bunuh dah unta hang. Fa'tina bima ta'iduna lani Saleh, bawa mai kepada kami apa janji yang hang kata, yang hang pernah sebut dekat kami, kalau kami buat tahana, buat jahat dekat unta hang ni akan berlaku satu benda, buat mai kat kami. Tuan-tuan, samsing sungguh. Jahat ni sampai tak sangka lagi, dah kata dah lah sembelih. Edak-edak pula bagi makan ni kepada fakir-fakir miskin hak tak tahu punca ni, pakat duk lawan agih-agih bagi. Tak cukup dengan tu, pi pula jumpa Nabi Saleh, pi cerita habang pula, kami dah bunuh dah unta hang. Dia serupa macam kita bela kucing tuan-tuan. Dia apa? Dia seksa kucing kita, dia rekod, dia rakam, dia hantar kat kita, dia kata aku bunuh. Tuan-tuan, kita ni kira tak tahulah kalau duduk di tempat kita, kalau kita duduk tempat Nabi Saleh ni, tak tahulah nak buat lagu mana ke mana, geram sungguh. Tuan-tuan, bila jadi macam tu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala tunjuk kepada depa. Baik.
Tuan-tuan, apa yang berlaku kepada mereka? Dalam kitab kita ni tak sebut. Saya nak cerita bagi. Dalam kitab kita ni tak sebut. Dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa yang berlaku kepada mereka. Dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala cerita ketika mana selepas daripada mereka sembelih unta Nabi Saleh, selepas daripada mereka sembelih unta Nabi Saleh alaihi salam, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada Nabi Saleh supaya Nabi Saleh bagi tahu peringatan kepada mereka. Fatamatta'u fi darikum salasata ayyam. Tuan-tuan, dalam Quran Allah Taala kata fa'aqruha, depa sembelih unta Nabi Saleh. Selepas daripada tu depa bagi tahu kepada Nabi Saleh, dan Nabi Saleh kata kepada depa, faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Nabi Saleh kata apa? Tak apalah, hampa dah buat dah, aku dah peringat pesan dah. Nabi Saleh kata apa? Tamatta'u fi darikum. Hampa berseronok-seronoklah, hampa bersukarialah, hampa berjoget seronoklah fi darikum, dalam rumah hampa, dekat tempat hampa, salasata ayyam, selama 3 hari. Oh tuan-tuan, 3 hari. Nabi Saleh bagi countdown 3 hari. Tempoh 3 hari. Tuan-tuan, 3 hari itu Allah uji mereka, Allah bagi ujian, Allah uji psikologi mereka. Apa berlaku tuan-tuan? Hari pertama, muka mereka ni, mereka dah lawan tunggu dah ni. Masuk hari pertama, pakat main berjumpa hang aku. Hari pertama apa berlaku Haji? Hari pertama, muka mereka ni tukar jadi kuning habis semua. Hang kuning, aku kuning, pakat dah lawan tengok habis. Apa nak jadi kita ni? Pakat jadi kuning habis muka. Ni bukan kata tuan-tuan, ni betul. Hari yang kedua, main pula hari yang kedua pakai berjumpa hang aku. Daripada muka kuning hari pertama, hari kedua bertukar pula muka tu menjadi warna merah. Pakat jadi warna merah habis muka ni. Hak jahat-jahat yang buat tahanan, buat kenat dekat Nabi Saleh, buat kenat dekat unta yang makan, habis semua jadi macam tu. Hari yang ketiga tuan-tuan, hari pertama jadi kuning, hari kedua jadi merah. Hari ketiga muka mereka menjadi warna hitam legam tuan-tuan. Allah Rabbi, warna hitam. Tuan-tuan, ada sebahagian riwayat mengatakan seksa yang Allah bagi kepada mereka ni 3 hari ni bermula pada hari Khamis. Hari Khamis dia jadi warna kuning. Hari Jumaat dia jadi warna merah. Hari Sabtu dia jadi warna hitam. Masuk saja kepada malam hari Ahad, esok paginya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab yang paling besar, yang utama yang mereka akan kena, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala musnahkan mereka. Sebahagian riwayat mengatakan ketika mana mereka nak lari tuan-tuan, kaki mereka ni terlekat dengan tanah, tak boleh bergerak. Seolah-olah macam ada gam dekat kaki tu, nak bergerak pergi mana-mana tak boleh. Tang mana mereka pijak, tang tulah kaki tu terlekat, tak boleh nak lari mana-mana. Allah hantar kepada mereka apa dia tuan-tuan? Suaihah, angin. Allah hantar kepada mereka suara jeritan yang kuat sehingga mereka ni musnah antara satu sama lain, musnah habis semua. Musnah habis. Sebahagian mengatakan Allah hantar kilat, halilintar, petir, sabung menyabung ni antara satu sama lain sehingga mereka ni habis, musnah, hancur tuan-tuan, binasa. Kerana mereka ni lawan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok kepada hadis. Kemudian mereka menyembelihnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan mereka kesemua. Mereka yang ada di bawah langit dengan satu jeritan yang kuat, saihah, satu jeritan yang kuat dan memekikkan. Tuan-tuan, ada kan pada hari ini ada saintis buat kajian. Kan, kalau melalui frekuensi kan, kita punya radio tu ataupun kita punya sound system ataupun suara ni, kalau suara kita tu menjerit terlampau kuat, suara kita tu terlampau kuat ataupun apa-apa suara lah, dia boleh menyebabkan kehidupan kita ni boleh pecah ataupun tubuh badan kita ni tak boleh nak tampung benda tu.
Sebab tu orang yang orang yang kadang-kadang orang yang menembak pun dia pun pakai pakai penutup telinga. Sebab telinga tu tak boleh tahan dengan kekuatan bunyi letupan, bunyi bunyi pistol, bunyi senapang. Bahkan orang yang terbang, orang yang pi di luar daripada kawasan atmosfera pun dia akan hadapi situasi yang sama. Kita pun kadang-kadang biasa-biasa pun kadang dia main nak bengang tak bengang. Gangguan telinga kita ni. Bunyi kadang-kadang bila bunyi kuat kan kita punya speaker ni bila hamilkan dia bunyi cing, bunyi hak tu pun kita ganggu dah. Telinga kita tu berasa terganggu. Ini kan pula sayhah yang syadid, yang lebih kuat, lebih besar, lebih dekah bunyi dia daripada bunyi biasa. Allahu Rabbi tuan-tuan, memusnahkan depa ni. Allah musnahkan depa ni. Baik, kemudian Nabi sambung. Nabi kata illa rajulan wahidan. Nabi kata dalam ramai-ramai yang kena siksa, dalam ramai-ramai yang depa ni kenat kepada Nabi Soleh, depa ni buat tahanah kepada Nabi Soleh, Allah azab depa. Ada satu orang lelaki yang dia ni terselamat. Ada satu orang lelaki yang dia ni selamat. Nabi kata illa rajulan wahidan. Nabi kata kecuali ada seorang lelaki daripada kalangan mereka yang terselamat kerana berada di tanah haram. Kerana fi haramillahi azza wajalla. Dia ni pada masa bangsa dia, kaum dia dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia duduk di mana? Duduk di tanah haram Mekah. Maknanya apa tuan-tuan? Tanah haram Mekah ni memang Allah sucikan, memang Allah muliakan, memang Allah pelihara. Start daripada Allah ciptakan tempat itu sampailah kepada hari ini. Bukan mula zaman Nabi Ibrahim. Kita ulang tuan-tuan, ni bukan cerita zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lepas pada ni. Lepas pada ni baru kita akan cerita Nabi Ibrahim. Bermakna sebelum Nabi Ibrahim membina Kaabah, mengangkat kembali binaan Kaabah tu, dah Allah muliakan dah sekeliling kawasan tanah haram kota Mekah. Tanah haram kawasan kota Mekah tu Allah muliakan. Laki daripada bangsa kaum Samud ni, dia ni daripada geng depa juga, buat jahat lagu mana macam depa buat juga. Cuma ketika hari Allah turunkan azab, dia tak ada pada masa tu. Dia tak ada. Dia duduk di mana? Duduk di tanah haram. Bila dia duduk di tanah haram, Allah hulsah. Allah Ta'ala kata sah, tunggu sah. Tuan-tuan, apa berlaku kepada dia? Bila Nabi sebut laki itu, maka sahabat pun tanya, man huwa ya Rasulullah? Siapa dia lelaki yang selamat tu ya Rasulullah? Maka Nabi pun sebut, Nabi kata huwa Abu Righal. Nama dia Abu Righal. Ini nama tuan-tuan, nama dia Abu Righal. Maka Nabi pun sambung, Nabi kata falamma kharaja minal haram. Nabi kata setelah mana dia melangkah kaki keluar daripada kawasan tanah haram, asabahu ma asaba qaumah. Nabi kata dia kena dibinasakan juga azab yang sama seperti mana yang telah dikenakan kepada kaum dia, kepada bangsa dia. Makna duduk dalam tanah haram selamat, keluar saja daripada tanah haram, langkah pijak kaki keluar, Allah musnahkan dia terus serta merta lala tu, sama macam mana kaum dia kena di tempat Madain Saleh. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, mari kita tengok keterangan hadis. Nabi SAW dan para sahabat sedang menuju ke Tabuk bagi menentang tentera Rom. Tuan-tuan, daripada Madinah nak ke Tabuk lebih kurang 700 km lebih. Makna abang, kalau nak kita nak pi Kuala Lumpur kan, pi Kuala Lumpur patah balik mai, jauh dia begitulah lebih kurang. Kalau kita daripada Kedah kan haji, lebih kurang berapa? 400 lebih. Maknanya pi Kuala Lumpur patah balik mai, begitulah jauh dia perjalanan daripada Madinah nak pi ke Tabuk tu. Nabi bawa tentera-tentera. Dalam perjalanan, para sahabat singgah di kawasan Al-Hijr yang bernama Hijr untuk berehat sebentar. Al-Hijr ialah perkampungan kaum Samud, umat Nabi Saleh alaihi salam. Para sahabat mencedok air dari telaga-telaga yang terdapat di kawasan itu yang dahulunya digunakan oleh kaum Samud. Mereka memasak air dan menguli tepung.
untuk membuat roti. Apabila Nabi sampai di situ, baginda memerintahkan agar air yang sedang dimasak itu dituang dan tepung yang diuli dijadikan makanan untuk unta sahaja. Baginda melarang meminum dan memakan roti di situ kerana kawasan itu pernah menerima azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya tuan-tuan, dalam perjalanan Nabi bawa tentera ni jumlah ramai. Ada yang duduk depan, ada yang duduk belakang. Yang sampai dulu ni pakat duduk lawan masak dah hang aku. Seorang pakat duduk masak ayat teh, pakat duduk masak kopi radik, hak kawan ni duduk uli buat roti canai, buat cok kodok, mak pakat duduk buat dah. Ni bezalah pakat duduk lapar nak makan, nak jamu hak ni. Nabi sampai Nabi tengok, Nabi kata apa? Nabi kata yang mana duduk masak, lempak tuang habis semua. Tepung-tepung mana yang diuli, cicak-cicak mana yang dah jadi dah, bagi unta-unta makan semua. Bahkan sebagai riwayat kata yang dah makan dah pun korek ni supaya muntah keluarkan balik daripada penggunaan sumber berdasarkan daripada tanah Al-Hijr ataupun kawasan tempat yang Allah azab. Sebab tu tuan-tuan, tempat yang Allah azab ni kita tak boleh seronok-seronok ikut dah. Tak boleh seronok ikut dah. Ialah ada juga sebahagian travel yang dia bawa pi. Tak apa, bawa pi tu tak ada masalah. Tapi jangan seronok. Jangan kita rasa macam seronok-seronok sangat, rasa macam kita ni gembira sangat. Itu tempat yang Allah azab. Ada juga sebahagian yang depa ni tak pi, depa kata pi buat apa tempat tu tempat azab. Tuan, pi buat apa tempat tu tempat azab. Tempat tu hari ni di bawah pantauan UNESCO. Maksudnya memang pantauan di bawah jagaan rapi, tak ada siapa boleh duk pi ambil apa, tak ada siapa duk pi boleh masuk dalam kawasan tempat depa apa semua hari ni, tak boleh. Nabi sampai di situ tuan-tuan, Nabi perintahkan macam tu, siapa yang makan minum semua habis lempak buang. Sebab apa? Nabi tak bagi, Nabi larang. Bahkan dalam beberapa riwayat yang lain ada beberapa ketika Nabi lalu di kawasan dekat tempat orang yang nak kena azab, Nabi melencong. Nabi ambil laluan jauh ataupun Nabi pusing pikot lain. Sebab apa? Nabi tak mau lalu di kawasan azab. Maknanya apa? Nabi benci sungguh. Nabi cuba mengelak sebaik mungkin supaya pi di kawasan-kawasan yang macam tu. Baik. Kemudian kata tuan kitab kita, baginda juga melarang mereka dari memasuki kawasan yang ditimpa azab kecuali dalam keadaan menangis dan mengambil iktibar daripadanya. Tuan-tuan, Nabi sendiri pun pesan macam tu. Ambil iktibar, ambil ibrah, ambil pengajaran, tak apa. Tapi kalau duk pi seronok-seronok, duk balik duk cerita, kata aku pi dah, syu'ur, dia kata, yang tu macam tak kena gaya. Pi untuk ambil ibrah, pengajaran, tak apa. Baik. Jangan masuk untuk berseronok-seronok. Sabda Nabi SAW, inni akhsha an yusibakum ma asabahum, muttafaqun alaih. Artinya aku bimbang kamu juga ditimpa azab seperti mana mereka terdahulu. Kemudian Rasulullah SAW mengajak para sahabat bergerak ke hadapan dan dibawa melawat sebuah telaga, iaitu tempat unta Nabi Saleh minum. Di situ Nabi bercerita panjang lebar tentang unta Nabi Saleh. Nabi bercerita dengan terperinci sambil menunjukkan jalan mana yang dilalui oleh unta itu ketika datang minum air dan jalan mana pula dilalui ketika pulang. Baginda juga bercerita tentang Abu Rigal yang terselamat daripada azab kerana di dalam tanah suci Mekah ketika itu. Selepas keluar daripada tanah Mekah, beliau juga menerima azab yang sama seperti kaum Samud yang lain. Ini menunjukkan Mekah merupakan tanah suci sebelum Nabi Ibrahim AS lagi. Kerana Nabi Saleh dan kaum Samud sebelum zaman Nabi Ibrahim AS. Nabi berjalan dengan sahabat-sahabat, Nabi kata ni kubur Abu Rigal. Ada satu masa selepas Nabi berjalan-jalan, Nabi lalu kawasan ni, Nabi kata, atadruna man haza? Nabi tanya kepada sahabat, hampa tahu tak ni kita lalu tengok kubur ni tempat siapa ni? Maka mereka pun kata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami tak tahu. Mereka kata, kami tak tahu, melainkan yang tahu Allah dan Rasul saja. Maka Nabi pun sebut, Nabi kata, haza
qabru Abi Righal. Nabi kata, kalau hampa nak tahu kawasan kita duk lalu ni, kawasan tempat Allah binasakan seorang lelaki yang bernama Abu Righal, yang dia tu asalnya terselamat sebab duduk di kawasan tanah suci kota Mekah. Keluar daripada situ, Allah azab dia. Di sini kubur dia. Rajulun min Samud. Dia ni seorang lelaki daripada kaum Samud. Tuan-tuan, Nabi kata, kalau hampa tak percaya, Nabi kata, dia ni, dia mati bersama-sama dengan dia. Fadufina hahuna wadufina ma'ahu ghusnun min zahab. Nabi kata dia ni ditanamkan ataupun dia ni kena azab mati, dia tertanam dengan dia, bersama-sama dengan dia tu ada satu tongkat yang diperbuat daripada emas, min zahab, diperbuat daripada emas. Maknanya apa? Nabi kata kawasan ni ada kubur Abu Righal. Kalau hampa tak percaya, hampa korek tengok, hampa akan jumpa nanti ni bersama-sama dengan dia ada satu tongkat, yang mana tongkat tu diperbuat daripada emas. Tuan-tuan, maka bila dengar saja sahabat-sahabat, maka sahabat-sahabat pun korek. Fabtadaruhu bi asyafihim, depa korek dengan pedang depa, bi asyafihim, dengan pedang depa. Tuan-tuan, depa korek memang depa jumpa sungguh. Apa yang Nabi kata, depa jumpa sungguh ada satu tongkat yang diperbuat daripada emas. Husnun ni dia bentuk dia tu lebih kurang nak main macam ranting, tak ranting macam tu lah. Maksud dia tongkat yang diperbuat daripada pokok macam tu. Bentuk dia tu lebih kurang macam ranting pokok. Tongkat tu dia buat daripada emas yang bentuk dia tu lebih kurang macam ranting pokok. Nabi kata laki Abu Righal ni, dia ni mati sebab dia ni pun orang yang samalah juga, sama-sama dengan kaum Samud, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi tuan-tuan, daripada apa yang kita sebut berdasarkan ayat Quran, cerita Nabi Saleh dan hadis-hadis yang kita baca ni, boleh kita ambil pengajaran mudah je tuan-tuan. Jangan jadi orang, bangsa, kaum yang lawan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana lawan kepada perintah Allah akan mendatangkan azab kepada kita. Tuan-tuan, ini peringatan kepada diri saya juga, kepada kita semua. Jadilah hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sesekali cuba mencabar-cabar kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kadang-kadang hari ni kita takut tuan-tuan, mulut tu kadang-kadang dia tak mau jaga. Oh tuan-tuan, dia cabak hak tu, dia kata hak tu, dia kata hak ni. Ada orang yang Allah tunjuk kepada dia, ada orang yang mungkin Allah simpan, Allah nak azab dia mungkin lebih lagi nanti. Ada yang mungkin dia hari ni dia buat kata benda jahat macam tu, mungkin satu hari dia bertaubat, istighfar, minta ampun kepada Allah, mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, akhir kata mudah-mudahan daripada kisah kaum Samud, kisah Nabi Saleh ini, kita tidak terjadi ataupun tak ada dalam diri masyarakat kita ni menjadi daripada kalangan sifat kaum Samud. Bantah Allah, sombong kepada Allah, lawan kepada Allah, lawan kepada Nabi, tunjuk pula rasa macam-macam yang Allah Subhanahu wa taala murka. Mudah-mudahan kita jauh daripada segala sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang buruk ini insya-Allah. Tuan, mudah-mudahan apa yang kita sebut pada pagi ini Allah kurniakan kekuatan manfaat untuk sama-sama kita laksanakan dan kita amalkan insya-Allah. Tuan-tuan, untuk pertemuan yang akan datang, insya-Allah kita akan masuk cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuan, cerita Nabi Ibrahim ni panjang. InsyaAllah sambil-sambil kita baca hadis berkaitan dengan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, kita akan cerita tentang beberapa riwayat hidup ataupun bagaimana keadaan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim ni pun unik tuan-tuan. Baginda mula start daripada umur lebih kurang dalam belasan tahun. Selepas daripada tu berlaku beberapa peristiwa-peristiwa kepada baginda Nabi Ibrahim, sehingga Allah mengangkat baginda Nabi Ibrahim menjadi nabi yang cukup hebat, cukup mulia dan diterima oleh semua bangsa dan agama.
Tuan, Nabi Ibrahim satu-satunya Nabi yang diterima oleh semua bangsa dan agama. Semua agama dan bangsa terima sebulat suara bahawa Nabi Ibrahim ini Nabi yang baik, Nabi yang legend, Nabi yang cukup diterima oleh semua agama. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat kepada kita semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tuzhib barakata 'ulumihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.